Mayang berliut berisi padat, tidak bercabang lembut empulur. Resamnya timur menjunjung adat, bila bertandang salam dihulur. Indah sungguh ciptaan Tuhan, mentari merah di waktu senja. Assalamualaikum saya ucapkan sebagai tanda pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Faizah binti Muhammad Fakhruddin daripada Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UTM Johor Bahru. InsyaAllah akan menyampaikan sebuah pembentangan bertajuk Pembelajaran Budaya secara atas talian pada era pasca pandemik. Satu kes pengalaman pelajar antarabangsa di Universiti Teknologi Malaysia UTM. Jadi, pembentangan kita akan terbahagi kepada 6 bahagian iaitu pengenalan, sorotan literatur, metodologi dan diikuti dengan dapatan dan perbincangan, kesimpulan dan akhirnya rujukan. Pengenalan. Pembelajaran budaya adalah langkah yang amat penting bagi warga asing, ekspatriat atau pelajar yang menetap di sebuah negara yang mempunyai perbezaan budaya dari negara asal mereka. Ia berperanan sebagai persediaan agar mereka berupaya untuk beradaptasi dengan sekitaran yang baharu. Jadi, bertitik tolak dengan hal ini, UTM yang cakna akan keperluan para pelajar antarabangsanya menawarkan kursus Malaysian Society and Culture, iaitu sebuah kursus yang dibangunkan dan direka khas buat semua pelajar pasca siswazah antarabangsanya. Kursus ini sebenarnya memberi peluang kepada mereka untuk melibatkan diri dengan kehidupan sosio-budaya dan masyarakat Malaysia, terutamanya hidup dalam masyarakat berbilang etnik, agama dan budaya melalui kaedah pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan pembelajaran aktif, lawatan dan projek kumpulan. Namun, pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran kursus ini disemak semula ketika berlakunya penularan pandemik COVID-19 melanda, iaitu dengan menukar mod pengajaran konvensional iaitu secara bersemuka kepada atas talian sepenuhnya bermula pada tahun 2020 sehinggalah sekarang. Jadi, kajian ini bertujuan untuk menganalisis cabaran yang dihadapi oleh pelajar antarabangsa dalam kursus Malaysian Society and Culture melalui aplikasi pembelajaran secara atas talian semasa era pasca pandemik. Sorotan literatur, kita dapat lihat di sini bahawa terdapat banyak cabaran pembelajaran secara atas talian dalam data bagi kajian yang lepas. Contohnya, akses kepada internet, masalah komunikasi lisan dan bukan lisan yang terhad dan pengurusan masa. Kemudian ada juga masalah sumber atau bahan pembelajaran dan terakhir sekali ada cabaran dari sudut individu seperti tiada sokongan moral daripada orang lain atau ahli keluarga, pengurusan masa, budaya dan kursus itu sendiri sama ada kursus itu sesuai atau tidak dijalankan secara atas talian. Kemudian kita dapat lihat daripada kerangka teori, kita ada model yang dibangunkan oleh Mascoric and Ward pada tahun 2016 iaitu model yang diberi nama Interactive of a Model of Foreign Language Proficiency, Communication Competence, Effective Intercultural Interaction and Social Cultural Adaptation yang menyatakan bahawa jika seseorang ekspatriat ataupun pelajar ataupun warga asing yang mahu menyesuaikan diri dalam sesuatu persekitaran ataupun masyarakat yang asing baginya, dia perlulah menguasai bahasa asing, bahasa tempat yang dia berada di tempat tu, di negara tersebut, dan juga ada kecekapan komunikasi disebabkan dia tahu bahasa asing tersebut, dan ada juga interaksi dengan budaya dan juga dengan orang, dengan budaya yang diamalkan oleh kaum ataupun etnik ataupun negara tersebut. Jadi, bila ada ketiga-tiga elemen ni, barulah kita ataupun ekspatriat ataupun pelajar ataupun warga asing itu dapat menyesuaikan diri dengan sosio budaya di kawasan tersebut. Jadi, metodologi yang digunakan dalam kajian ini adalah
menggunakan reka bentuk kualitatif, menggunakan pendekatan kajian kes, kita telah temu bual mendalam secara berstruktur, berpandukan protokol temu bual, teknik persampelan bertujuan digunakan juga, dan akhirnya kita telah temu bual 15 informan yang terdiri daripada pelajar, pasca siswazah antarabangsa yang berdaftar untuk kursus Malaysian Society and Culture ini dari semester 1 2021, 2022 hinggalah semester 2 2021 hingga 2022. Jadi analisis data menggunakan analisis tematik dengan perisian and vivo. Dapatan kajian mendapati ataupun menunjukkan terdapat 5 jenis cabaran. Kita lihat satu-satu. Yang pertamanya iaitu ketiadaan pembelajaran berasaskan pengalaman. Jadi ramai ataupun informan 1 dan 2 menyatakan bahawa sebelum ni ramai belajar, dia dengar ramai dia punya senior, rakan-rakan yang mendaftar sebelum ni telah sukalah untuk berpengalaman menikmati makanan tempatan, melawat tempat sejarah, muzium dan semuanya. Tapi pada masa mereka mendaftar, mereka tidak dapat alami pembelajaran budaya secara berasaskan pengalaman. Okay? Jadi ini akhirnya menyebabkan mereka mengalami pengalaman pengguna yang lemah. Jadi kemudian kita juga dapat lihat yang kedua, cabarannya adalah akses kepada internet, iaitu rangkaian internet yang lemah dan tidak stabil. Ini berlaku kepada sesetengah negara, terutamanya negara yang membangun, seperti informan ketiga ni adalah berasal daripada China. Ada juga antara informan yang berasal daripada Bangladesh, Pakistan juga mengalami perkara yang sama. Kita ada juga menerima subtema ataupun cabaran berbentuk perbezaan zon waktu. Jadi kesemua pelajar ni sebab dia belajar daripada kawasan yang berbeza-beza, negara yang berbeza-beza, jadi mereka mendapati perbezaan zon waktu tu agak memberi impak lah yang kurang memuaskan dalam pembelajaran. Seterusnya ada masalah penyesuaian. Mereka tidak dapat menyesuaikan diri dan kadang-kadang ia melemahkan semangat pendidik dan pelajar juga. Dan terakhir sekali, kebolehcapaian kepada sumber dalam talian. Kebanyakan sumber rujukan mengenai budaya Malaysia ditulis dalam bahasa Melayu. Jadi bagi mereka beberapa rujukan sahaja yang ditulis dalam bahasa Inggeris. Jadi bagi mereka susahlah untuk mendapatkan sumber tersebut dalam secara atas talian. Okay, jadi dia memberi cabaran baharulah kepada mereka untuk menyiapkan tugasan dan sebagainya. Jadi kesimpulannya kita dapat tahu bahawa pembelajaran budaya kurang sesuai dijalankan secara atas talian kerana ia tidak mengandungi proses pembelajaran berasaskan pengalaman yang melibatkan integrasi semula jadi bersama masyarakat seperti yang dianjurkan oleh teori ataupun model yang dianjurkan oleh Masquerade and Ward 2016. Selain itu, cabaran yang dihadapi oleh pelajar ni kita dapat kategorikan dalam dua kategori, iaitu kategori extrinsic, iaitu ketiadaan pembelajaran berasaskan pengalaman, akses kepada internet, perbezaan zon waktu dan kebolehcapaian kepada sumber dalam talian. Yang kedua, kita dapat lihat ada kategori intrinsik, iaitu masalah penyesuaian. Ini daripada kategori dalaman lah bagi para pelajar. Dan terakhir sekali, kesemua pihak terutama pelajar dan pensyarah harus sama-sama berusaha demi memastikan cabaran tersebut dapat diminimalkan. Pelajar dapat mengikuti proses pembelajaran pada tahap yang optimal sebab kita tidak ada pilihan kerana sehingga kini kursus ini ditawarkan secara online dan pelajar diberi kelonggaran lah untuk belajar daripada negara masing-masing untuk menangani penularan wabak pandemik. Jadi terakhir sekali, tanam sirih dalam taman, gali lubang tepi perigi. Terima kasih hadirin budiman, tiba masanya saya mengundur diri. Bunga dedap atas para, anak dusun pasang pelita. Andai tersilap tutur bicara, jari disusun, maaf dipinta. Sekian, terima kasih.